Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, bersama lagi dengan saya Enzavira dan sahabat saya Alvin Emoy. Kalau tadi kami bersama dalam slot khas rancangan Selamat Pagi Malaysia bersama dengan tetamu kami sebentar tadi iaitu Dr. Lee Kwok Tiong dan juga Dr. Firdausi Sufian. Kali ini Alvin. Yes, kali ini kita berada dalam rancangan khas hashtag Bahundi 2020 untuk PRU DUN Sabah ke-16. Dan insyaAllah pada sejam ini kita akan bersama-sama dengan para pelapor kita insyaAllah dengan nama-nama rasmi. Betul. Ataupun calon-calon rasmi bagi setiap DUN di lokasi-lokasi yang terpilih. Ya. Dan tadi telah pun berlangsung penamaan calon di beberapa DUN yang ada di negeri Sabah ini iaitu 73 DUN termasuk 13 DUN baharu yang baru saja diperkenalkan pada tahun ini. Mungkin kita ada awal sedikit Elvin pilihan raya umum tapi tidak mengapa sebab inilah orang kata ground untuk kita menguji bagaimana agaknya siapakah yang akan berjaya untuk memiliki kerusi di 13 DUN baru ini. Baik, dan tapi selepas ini barulah kita akan membincangkan mengenai ini. Baik, dan seperti kata Dr. Lee tadi, ini adalah peluang ataupun walaupun ia berlaku di era pandemik kan, pilihan raya ini, namun ini adalah peluang untuk rakyat sekali lagi diberi mandat untuk memilih. Jadi kali ini bagaimana pemilihan kita, pastinya kita akan melihat calon-calon yang bakal yang bakal bertanding bersama-sama dengan parti calon ataupun parti. Ini ada konteksnya yang tersendiri. Betul. Baik. Dan jika kita imbas semula, kenapa agaknya pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ini diadakan tiba-tiba saja diadakan belum sampai satu penggal sebenarnya kerajaan warisan memerintah, tetapi di pertengahan tahun pertengahan penggal sebenarnya berlaku pula pilihan raya umum. Jadi ini adalah situasi yang mungkin tidak dijangkakan pun oleh kita semua, namun bagi para penganalisa politik, para ahli akademik, kita tidak pasti mereka pun sama-sama turut menjangkakan, tapi berikut kalau ikut apa yang kita berkongsi dengan Dr. Lee dan Dr. Firdaus tadi pun, walaupun ada kemelut politik ataupun situasi cuaca politik yang seperti ini, kita terpaksa menghadapi juga. Betul. Kita perlu menghadapi pilihan raya utama ini. Baik, dan Erwin, kita akan tunggu laporan yang terkini dari 73 DUN selepas ini. Tadi data-data penting, tarikh-tarikh penting yang perlu kita ketahui bersempena dengan pilihan raya utama DUN ke-16 Sabah ini. Pastikan semak pendaftaran kita, sudah mendaftar ataupun belum. Betul. Dan nanti di hari mengundi, pastikan bawa dokumen pengenalan. Dan SOP. Betul. Hari ini SOP telah pun bermula. Kan sebenarnya kalau sebelum ini kita ada PRK Cini dan juga Slim. Jadi SOP norma baharu telah pun dibuat di situ. Jadi saya rasa untuk pilihan raya di Sabah ini telah kemas kini ataupun ditambah baik lagi. Betul. Baik, jadi kita akan kongsikan apakah informasi terkini yang ada di Facebook. Ya. Apa kata kita saksikan? Okey, Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah setakat 9.40 minit pagi tadi 6 calon
telah mengemukakan borang pencalonan bagi bertanding di kerusi N35 Sindumin di Dewan Serbaguna Sipitang. 6 penjuru. Wow. 6 penjuru. Dan seterusnya, setakat ini jam 9.30 pagi tadi juga 6 orang telah mengemukakan borang pencalonan untuk bertanding di DUN N32 Clears. Wow. Wah, kawin. Kalau 6 penjuru ramai juga 6 penjuru. Kalau tahun lepas ada kerusi yang 1 lawan 1. Itu di Senalang. Ya. Tapi kali ini kalau setakat ini yang kita lihat di media sosial ada 6 penjuru ya, tapi itu biasa kita lihat dalam sebenarnya biasa kita lihat, cuma kali ini kita seperti yang telah dikatakan oleh Dr. Firdausi tadi, mungkin dinamika politiknya ada sedikit berbeza. Betul. Kerana banyak pencalonan daripada kumpulan yang bebas. Ya. Dan dengan itu, apabila berakhirnya sudah proses penamaan calon, maka selepas ini akan bermulanya pula kempen. Saya pasti ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu sebelum ini, sebab kita sentiasa menyaksikan kemeriahan sebenarnya sebelum ini. Betul. Sebut kempen, kita akan terbayang bendera, poster. Bendera, poster, kemudian perkumpulan beramai-ramai. Kali ini masih boleh juga berkumpul, namun ada limitnya ataupun hadnya mengikut SOP. Tapi di media sosial sekarang ini cukup panas. Sebab memandangkan sekarang ini kita berada dalam suasana norma baharu, makanya kempen pada ketika ini lebih banyak dibuat di dalam media sosial. Betul. Seperti platform Facebook, Instagram dan banyak lagi. Sebab buat masa ini seperti mana yang telah pun disuratkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, cuma 3 orang saja dibenarkan untuk berkunjung ataupun berkempen dari rumah ke rumah. 3 orang saja. Boleh, tapi ada 3 orang saja. Jadi kalau lebih itu sudah melanggar SOP-nya. Boleh ditarik balik pencalonannya. Okey. Jadi kalau sekarang ini disebabkan dinamik baharu politik kita kalau kita lihat sebelum hari penamaan calon inilah di media sosial ada banyak sebenarnya nama-nama baharu, muka baharu, betul. Dan juga usianya masih muda. Ini mungkin satu kebangkitan ya di kalangan belia kita untuk turut sama terlibat di dalam kancah politik ataupun mungkin pentadbiran seterusnya di Sabah ini. Alvin. Dan kalau Alvin perasan juga sebenarnya orang kata pergerakan politik kita di Sabah ini sebenarnya banyak dipengaruhi ataupun terkesan dengan pergolakan politik yang juga berlaku di Semenanjung Malaysia sebenarnya. Di peringkat persekutuan. Jadi oleh sebab itu kalau kita perhatikan di Sabah sekarang ini kita ada parti perikatan. Perikatan Nasional. Yang mana Parti Perikatan Nasional ini di bawahnya ada untuk negeri Sabah ini kita ada STAR yang diketuai oleh Dr. Jeffrey Kitingan, juga ada SIPP dan juga ada Bersatu. Okey, dan itu adalah Perikatan Nasional, Perikatan Nasional. Dan kita ada juga beberapa parti yang lain ya. Kita akan cerita lepas ni. Insya-Allah kalau ada masa. Tapi kita kongsikan ya. Peringatkan sekali lagi kita akan mengundi pada 26 September ini. Okey, jadi sekali lagi pastikan semak daftar undi kita sudah betul di mana kita akan mengundi, dan bagi yang akan mengundi awal itu pada 22 September. Dan kita akan nantikan selepas ini laporan daripada pelapor-pelapor kita yang telah pun bersedia di lokasi. Selepas ini. Apa yang anda perlu lakukan semasa mengundi dalam kebiasaan baharu? Jangan lupa ibas suhu badan, pakai pelitup muka dan mensanitasikan tangan anda sebelum memasuki pusat mengundi. Jangan lupa pelitup muka dan bawa kad pengenalan anda. Jaga juga jarak fizikal anda. Pastikan anda berbaris dengan jarak 1 meter seperti yang ditetapkan. Pastikan anda sudah mensanitasikan tangan sebelum memasuki tempat mengundi atau menyentuh apa-apa di sekeliling anda. Serahkan kad pengenalan anda kepada petugas dalam jarak yang selamat. Tanggalkan pelitup muka seketika apabila diminta oleh petugas untuk pengecaman wajah.
terbalikkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa oleh kerani pengundian pertama. Jari telunjuk tangan kiri akan dicelup ke dalam dakwat yang disediakan. Pastikan tangan anda disanitasi sekali lagi sebelum menerima kertas undi. Bergerak ke petak undi untuk menanda kertas undi anda. Masukkan kertas undi ke dalam peti undi yang disediakan. Segera meninggalkan tempat mengundi. Patuhilah tata cara operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya semasa mengundi dalam suasana kebiasaan baharu ini. Jangan lupa jaga jarak fizikal anda, sentiasa cuci tangan dan tidak berkumpul beramai-ramai bagi mengelakkan risiko penyebaran COVID-19. Ingat, kita mampu putuskan rantaian COVID-19. Undi 2020. Terima kasih kerana terus bersama dalam rancangan khas ini dan kita semestinya walaupun sudah dengar diwar-warkan dengan nama-nama calon yang bakal bertanding di setiap Dewan Undangan Negeri. Okey, tapi kali ini kita akan ketahui secara rasminya siapa yang bakal bertanding dan kita ikuti laporan terkini dari Bongawan bersama pelapor kita Andy Reza Rohadian. Ya, silakan Andy. Alvian, sesi penyerahan kertas pencalonan yang bermula pukul 9 pagi tadi tamat sejam kemudian. Ketika ini pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang menyimak kesemua kertas pencalonan berkenaan. Setelah selesai, barulah SPR akan mengisytiharkan calon yang layak bertanding bagi kerusi DUN N30 Bongawan. Saudara, setakat pukul 10 pagi tadi, calon daripada 4 parti politik berbeza selesai menyerahkan kertas pencalonan masing-masing bagi kerusi DUN N30 Bongawan. Calon warisan kelas Dr. Daud Yusof yang juga penyandang bagi kerusi DUN N30 Bongawan tiba di pusat penamaan calon pada pukul 8.30 pagi tadi. Pada pilihan raya umum PRU ke-14 lalu, beliau menang dengan majoriti 795 undi setelah memperoleh 6,912 undi. Calon Parti Liberal Demokratik LDP Muhammad Azri Abdul Ghani tiba 5 minit kemudian. Hadir pada waktu yang sama adalah calon Barisan Nasional BN Awang Lahab Awang Bakar Elias Awang Syarin. Sementara itu, calon Parti Cinta Sabah PCS merupakan presidennya sendiri iaitu Datuk Seri Anifah Aman. Beliau tiba di pusat penamaan calon pada pukul 8.45 pagi tadi. Pada PRU ke-14, Datuk Seri Anifah Aman yang bertanding bagi kerusi Parlimen P176 Kimanis atas tiket Barisan Nasional menang dengan majoriti 156 undi. Bagaimanapun, Mahkamah Khas Pilihan Raya mengisytiharkan bahawa kemenangan beliau terbatal atas pelanggaran peraturan pilihan raya. Susulan itu, pilihan raya kecil PRK Kimanis diadakan pada Januari lalu menyaksikan kemenangan berpihak kepada calon BN Datuk Muhammad Alamin. Saudara, sesi penamaan calon bagi DUN N30 Bongawan berlangsung di Dewan Seri Bongawan Sekolah Menengah Kebangsaan Bongawan Papar. Bongawan merupakan salah satu daripada 2 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen P176 Kimanis. Satu lagi kawasan di bawah parlimen berkenaan adalah DUN Membakut. Berdasarkan data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, DUN Bongawan memiliki seramai 16,735 pemilih berdaftar. Sekian dahulu perkembangan terkini dari Pusat Penamaan Calon DUN N30 Bongawan. Terus setia bersama kami di Berita RTM untuk mendapatkan perkembangan sehari semasa Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. #Bahundi 2020. Alvian. Baik, terima kasih Andy Reza. Turun dari Kuala Lumpur ke Bongawan ya. Datang untuk bersama-sama kita dalam membuat liputan bagi memberikan informasi terkini kepada anda semua berkenaan dengan proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali yang ke-16. Baik, Alvin, daripada apa yang kita dapat simpulkan tadi itu 4 calon di situ dan menariknya kerana Datuk Anifah Aman bertanding di situ. Dan kita saksikan dulu ini perkongsian di media sosial Berita RTM Sabah. Okey, Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal mengemukakan borang pencalonan bagi DUN N65 Senalang
di Dewan Masyarakat Sempurna kira-kira 9.15 pagi ini. Okey, kalau 2 tahun lepas 1 lawan 1, Betul. warisan di antara BN, untuk kali ini nanti lepas ni kita akan ketahui pula berapa penjuru. Adakah masih 1 lawan 1? Tapi kalau ikut data yang kita peroleh sebelum ini, sepertinya banyak penjuru. Ya, betul. Itu yang dapat kita saksikan sekarang ini. Dinamika politik Sabah sudah agak berbeza seperti mana yang telah dikatakan tadi itu kan. Lebih banyak parti yang mahu masuk bertanding. Betul. Adakah disebabkan kerana sudah hilang kepercayaan kepada parti asal? Nanti kita akan ceritakan. Ini betul. Dan kita akan saksikan sebenarnya, menarik untuk kita saksikan manifesto Betul. calon-calon baharu ini nanti. Okey, kita mahu dengar semua manifesto ataupun janji mereka, visi dan juga misi untuk menjadi calon. Namun yang calon-calon baharu ini, saya rasa dengan kebangkitan media sosial, semakin menarik Semakin menarik sebenarnya. kita ketahui. Baik, dan seperti yang kita tahu juga ya, bila bercerita tentang pilihan raya, kita faham bahawa pilihan raya ini sebenarnya dimiliki oleh orang muda. Kebanyakan daripada pengundi di kalangan orang muda, betul? Kalau ikut datanya. Daripada kajian yang telah dibuat. Baik, dan Alvin, nampaknya kita akan berkongsi lagi di laman sosial. Ini dia N25 Kepayan. Setakat 9.26 pagi, 7 calon telah menghantar borang pencalonan mereka daripada Warisan Plus, BN, LDP, PCS, PGRS, Gagasan, PBS dan calon bebas. Wow, ini 7 penjuru, Vin. 7 penjuru. 7. Menarik untuk kita saksikan siapakah yang akan mendapat undi terbanyak. Bagaimana ya pecahan apabila berlaku 7 penjuru seperti ini. Ini itulah keadaan ya, keadaan situasi politik kita sekarang, kerana masing-masing mahu mempunyai suara. Betul. Masing-masing merasakan yang mereka ada sesuatu untuk diberi mungkin kepada rakyat. Ya, jadi kesemua ini mahu masuk sebagai calon di DUN. Dan kita masih menantikan pelapor-pelapor kita, pastinya mereka pun sedang mendapatkan maklumat terkini, ya, mahu mendapatkan maklumat yang sahih berapa calon di setiap DUN. Tapi itu selepas ini. Sabah akan menghadapi pilihan raya umum tidak lama lagi. Kamu tahukah bila? Tahu. 26 hari bulan September. 26 bulan ini kayak itu. Kalau tidak silap. 26 September? Tak tahu. Ada 13 DUN baru kawasan di Sabah. Mesti ada perubahan tempat mengundi. Sudahkah anda persiapkan tempat mengundi anda? Belum lagi. Ada sudah tersemak? Belum. Okey, pastikan sudah nama didaftarkan. Okey, boleh periksa di laman web SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan adakah kita telah bersedia dengan laporan lokasi kita? Okey, bersama dengan Iswadiman. Dipersilakan. Terima kasih Elvin dan juga N di studio. Sekali lagi kita bersiaran dari Dewan Sri Lama Kebatangan untuk penamaan calon bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16. Dan selepas pusat penamaan calon ini dibuka pada pukul 9 pagi tadi, calon pertama yang hadir untuk menghantarkan borang pencalonan adalah daripada Parti Warisan Plus, iaitu Muhammad Ismail bin Haji Ayub, diikuti oleh calon daripada Barisan Nasional Datuk Seri Bung Mokhtaradin kira-kira pukul 9 pagi tadi. Dan turut menghantar ataupun menyerahkan borang pencalonan untuk bertanding di kawasan DUN Lamak ini adalah calon daripada Parti Cinta Sabah, Razman Maya,
Parti Perpaduan Rakyat Sabah, Muhammad Al-Ruzaini alias Sairin Abdul Rahman, dan juga seorang dari calon bebas iaitu Juni alias Karuak Abdullah. Dan ketika ini proses ataupun penyerahan borang telah pun ditutup tepat pukul 10 pagi tadi, dan di sini kami masih lagi menantikan pengumuman yang akan dibuat oleh pengurus pilihan raya bagi kawasan Dun N58 Lamak ini, iaitu Suhaimi Haji Ijib. Dan keadaan di sini masih lagi terkawal dengan bantuan polis ataupun pasukan kawalan keselamatan daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan, dan nampaknya penyokong-penyokong yang hadir juga berada di tempat masing-masing. Dan sebagai makluman, kehadiran calon Barisan Nasional kita tadi pagi telah pun diiringi oleh Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Ahmad Zahid Hamidi. Jadi itu yang dapat saya bawakan kepada anda. Kita kembali ke studio. #BahUndi 2020. Di Lamak, ya, tenang. Semua kawasan mengundi dan juga pencalonan sebenarnya tenang. Baik, dan untuk Lamak ini sebenarnya ia merupakan dunia yang terbentuk daripada kawasan mengundi Kuamut, yang mana daerah-daerah mengundi menjadi kubu kuat UMNO pada satu ketika dahulu. Dan seperti yang kita boleh saksikan tadi, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berada di sana kerana dari awal lagi Datuk Bung memang sudah bercadang untuk berpindah ke Lamak sebenarnya daripada yang dipertandingkan pada PRU 14 yang lepas. Ya. Dan ini sangat menarik sebenarnya. Dinamiknya, perpindahan-perpindahan yang kita saksikan ini disebabkan politik kita yang berlangsung sekarang ini. Betul. Dan kita masih lagi menunggu laporan-laporan dari pelapor-pelapor kita di lokasi yang telah terpilih. Kalau di sini mungkin kita akan bersama-sama di Tuara nanti di Kinabatangan, namun semua itu akan kita kongsikan selepas ini. InsyaAllah mungkin dalam tengah hari kita akan dapat mengetahui secara rasminya calon-calon yang bakal bertanding di setiap Dewan Undangan Negeri. Namun sekarang ini selama sejam kami ingin kongsikan secara langsung siapa yang akan jadi calon. Dan pastikan kita ingatkan sekali lagi untuk penamaan calon hari ini sudah pun selesai, tapi proses mengundi nanti pada 26 dan 22 September. 22 September kita ikuti SOP norma baharu ini. Baik, dan bila dilihat apabila tamat sahaja penamaan calon ini akan menyusul kemudian seperti mana yang kita war-warkan juga adalah hari berkempen. Yang mana hari berkempen ini kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelum ini memang sangat meriah dengan pelbagai bendera pergerakan yang memang kita nampak dalam satu kumpulan yang besar. Cuma kali ini kita ingin ingatkan kepada anda bahawa perkumpulan secara beramai-ramai ini tidak dibenarkan sebab demi untuk keselamatan semasa mengundi juga kita sebenarnya mewajibkan anda diwajibkan untuk memakai pelitup mulut separuh muka. Betul. Dan kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Erika, kau sudah cek di mana kamu mengundi? Belum lagi. Tapi bikin risau kan mau pergi mengundi sekarang? Apa yang kau risau? Kan masih ada tuh COVID-19. Kamu tidak takut? Erika, janganlah kau risau. Kau tahu, sebelum kita pergi mengundi, SPR memastikan pengendalian pilihan raya mematuhi SOP yang ditetapkan MKN dan KKM supaya protokol kesihatan dan keselamatan berjalan lancar. Individu yang hadir perlu melalui saringan suhu badan. Individu yang mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk atau selesma dibenarkan mengundi di saluran khas disediakan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Semua pengundi diwajibkan memakai pelitup muka sepanjang masa. Semua pengundi yang hadir untuk mengundi perlu menggunakan hand sanitizer di tempat-tempat seperti di kemah saringan pusat mengundi, di pintu masuk saluran, dan selepas jari telunjuk kiri pengundi dicelup dalam dakwat kekal
iaitu sebelum pengundi menerima kertas undi. Kehadiran bagi setiap individu seperti nama dan nombor telefon direkodkan apabila selesai. Janganlah kau risau. Pihak SPR, KKM dan MKN akan pastikan proses pengundian mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau begitu, kiranya tidak perlulah apa kita risau, kan? Iya, bang. Yang penting kita ikut SOP yang ditetapkan. Kau cek di My SPR Semak. Mengundi kita. Bah, mari kita tengok. Itu dia SOP untuk mengundi, ya. Dan sekarang kita akan bersama dengan pelapor kita di Tenom, ya, bersama dengan Godfrey Lee. Dipersilakan. Terima kasih Alvin dan juga Ann, dan kita terus sahaja ke pentas utama bersama dengan pegawai pengurus pilihan raya bagi N42 Melalap, iaitu Encik Sung Kim Rumangan, untuk mengumumkan calon yang layak bertanding bagi PRU ke-16 N42 Melalap. Saya pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N42 Melalap dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 6 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N42 Melalap. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa berikut. 1. Apiang bin Sausun, masa 9.3 pagi, Parti PCS. 2. Masdin bin Tumas, 9.5 minit pagi, dari Parti LDP. 3. Radin Maleh, 9.10 pagi, dari Parti PBS. 4. Jamawi bin Jafar, 9.29 pagi, daripada Parti BN. 5. Peter Anthony, 9.35 pagi, dari Parti Warisan. Dan yang ke-6, Sazali bin Justi, 9.38 pagi, daripada Parti Osno. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan telah selesai disimak saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang sah bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N42 Melalap adalah seperti berikut. 1. Ini mengikut susunan. 1. Apiang bin Sausun dari Parti PCS. 2. Datuk Seri Radin Maleh, Parti PBS. 3. Sazali bin Justi dari Parti Osno. 4. Peter Anthony dari Parti Warisan. 5. Masdin bin Tumas dari Parti LDP. Dan yang ke-6, Jamawi Jafar dari Parti BN. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 22 September 2020 dan hari mengundi pada 26 September 2020. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti borang 8. Ya, demi tadi kita telah pun ikuti pengumuman daripada pegawai pengurus pilihan raya N42 Melalap, iaitu Encik Sung Kim Rumangon, dan kita akan menyaksikan perlawanan 6 penjuru bagi N42 Melalap. Itu dapat kami bawakan kepada anda semua dari pusat penamaan calon di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenom. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Godfrey, dan itu dia pengumuman yang telah pun dibuat, ya. Ada 6 penjuru untuk kali ini. Alvin, ramai. Sangat ramai. Yeah. Baik, dan seterusnya Alvin, kita ada laporan yang seterusnya. Laporan seterusnya di KK.
di Ballroom Wisma Wanita bersama dengan Sharon Raymond. Dipersilakan Sharon. Baik, masih lagi bersama dengan saya di Pusat Penamaan Calon N20 Api-Api yang berlangsung sejak pukul 9 hingga 10 pagi tadi. Dan selesai sudah proses penamaan calon dan pegawai pengurus pilihan raya Encik Robert Lipon telah pun mengumumkan penutupan kertas pencalonan pada pukul 10 pagi tadi. Apa yang dapat saya lihat, seramai 9 orang calon telah mengemukakan borang pencalonan mereka, iaitu daripada Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Keadilan Rakyat PKR, Parti Cinta Sabah PCS, Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Perpaduan Rakyat Sabah, dan 3 calon bebas tampil menghantar borang pencalonan mereka. Di pusat pencalonan N20 ini juga menyaksikan satu-satunya calon wanita, Datuk Christina Liu, yang menghantar borang pencalonan. Beliau merupakan pengerusi PKR Negeri Sabah dan juga penyandang bagi kerusi N20 Api-Api. Dan di kawasan N20 Api-Api ini mempunyai jumlah pemilih seramai 19,149 orang dan mempunyai 5 pusat mengundi. Dan N20 Api-Api ini merupakan sebahagian daripada Parlimen P172 Kota Kinabalu selain N19 Likas dan N21 Luyang, dan jumlah pemilih bagi N19 Likas dan N21 Luyang masing-masing 14,934 pemilih dan 25,775 pemilih. Sebelum ini kawasan ini diwakili Datuk Christina Liu. Sekian laporan daripada saya, Sharon Raymond, RTM, #Bahundi 2020. Terima kasih Sharon yang berada di Api-Api di Wisma Wanita Ballroom. Ini juga banyak penjuru nampaknya. Okey, dan kita akan bersama dengan pelapor seterusnya. Okey, tapi masih lagi kita menunggu. Okey, begitulah situasi sebenarnya kan. Betul. Bila berada di pusat penamaan calon, pastinya calon ini bila mengetahui akan bertanding dengan ramai calon yang lain. Debarannya juga saya rasa lebih kurang sama dengan sewaktu keputusan diumumkan, sebab kita tidak menjangkakan juga sebenarnya akan ada begitu banyak parti yang akan ikut untuk bertanding. Sebenarnya kalau di Melalap sebelum ini cuma ada beberapa parti saja lagi, 4 kalau tidak silap saya, dan kemenangan disandang oleh Datuk Peter Anthony dari Warisan pada ketika itu. Tapi sekarang ini kita melihat terlalu banyak parti, ada 6 parti, ada parti yang mungkin juga jarang kita dengar namanya. Betul. Ya. Namun inilah yang dikatakan demokrasi, semua orang mempunyai peluang. Okey, ada peluang, ada suaranya yang kalau mau diketengahkan maka boleh dilakukan semasa pilihan raya ini. Betul. Jadi inilah pentingnya bagi anda yang sudah pun mendaftar sebagai pengundi. Jangan lupa untuk tunaikan kewajipan anda sebagai pengundi. Dan pastikan membawa dokumen perkenalan diri semasa mengundi nanti. Tapi kita berehat sebentar ya. Kembali selepas ini. Sabah akan menghadapi pilihan raya umum tidak lama lagi. Kamu tahu bila? Tahu. 26 hari bulan September. 26 bulan ini kayak itu. Kalau tidak silap. 26 September? Tidak tahu. Ada 13 dun baru kawasan di Sabah. Mesti ada perubahan tempat mengundi. Sudahkah anda bersemakkan tempat mengundi anda? Belum lagi. Ada sudah tersemak. Belum. Baik, kita sudah bersedia dengan pelapor kita di Libaran Sandakan. Kita bersama dengan Saleh Jikri. Silakan Saleh.
Terima kasih Ann dan Alvin di studio. Beginilah keadaan di Dewan Serbaguna Libaran yang merupakan lokasi pusat penamaan calon bagi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen P184 Libaran, iaitu N50 Gumgum, N51 Sungai Manila yang merupakan Dun Baharu dan N52 Sungai Sibuga. Pencalonan untuk kawasan ini telah pun selesai tepat pukul 10 pagi tadi, dan ketika ini pegawai-pegawai pengurus pilihan raya masih lagi membuat simakan akhir sebelum mengumumkan keputusan rasmi bagi calon-calon yang bertanding di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi PRU Dun Sabah ke-16 ini. Dan terdahulu pukul 8.45 pagi tadi, calon-calon sudah pun berada di luar kawasan pusat penamaan calon ini untuk melalui prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu mereka perlu melakukan pemeriksaan suhu. Selepas itu kena menggunakan pelitup separuh muka dan juga cecair pembasmi kuman bagi mengelak sebarang yang tidak diingini berlaku. Dan secara serentak 9 pagi tadi, kesemua calon-calon yang bertanding satu persatu memasuki kawasan pusat penamaan calon untuk mengemukakan borang pencalonan. Dan kita akan mengetahui keputusannya pada bila-bila masa saja siapakah yang akan bertanding di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Parlimen P184 Libaran ini. Kembali bersama kami seketika nanti. Kembali bersama Alvin dan juga Ann di studio. Kita belum dapat keputusan di situ, tapi sekarang ini kita akan ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran bersama pelapor kita Sarifah Monazra Sarip. Persilakan. Baik Ann dan juga Alvin, terima kasih. Setakat ini kami masih lagi berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran ini sempena dengan proses penamaan calon pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 untuk N12 Sulaiman. Dan pada pukul lebih kurang 8.50 pagi tadi, ketibaan ketiga-tiga calon yang bertanding telah pun tiba di dalam dewan ini masing-masing dengan diiringi oleh penyokong dan pencadang, yang mana ketibaan yang pertama daripada calon Parti Cinta Sabah Datuk Haji Rekan Husin, kemudian diikuti calon daripada Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Ali Asgar bin Asri, dan selepas itu ketibaan calon daripada Perikatan Nasional Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur lebih kurang pada pukul 9.05 pagi tadi. Baik, sebentar tadi juga tepat pukul 10 pagi tempoh penyerahan borang pencalonan telah pun ditutup secara rasmi tepat 10 pagi yang diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Sufian Alfian, dan 10.28 pagi juga proses cabutan susunan kertas undi juga telah pun diumumkan, yang mana calon Parti Cinta Sabah Datuk Haji Rekan Husin memegang cabutan susunan kertas undi bernombor 1, manakala Parti Warisan Sabah Datuk Ali Asgar memegang cabutan susunan kertas undi nombor 2, dan seterusnya calon daripada Perikatan Nasional Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur memegang susunan kertas undi bernombor 3. Bermakna setakat ini keputusan ataupun calon yang akan bertanding untuk N12 Sulaiman Tuaran ini setakat ini terdapat 3 penjuru antara Parti Warisan Sabah, Parti Cinta Sabah dan juga Parti Perikatan Nasional. Jadi kami masih lagi berada di Dewan Seri Sulaiman ini untuk terus menantikan pengumuman daripada pegawai pengurus pilihan raya nanti. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami kongsikan. Jangan lupa #BahUndi 2020. Kembali bersama dengan Ann dan juga Alvin di studio. Silakan. Terima kasih Sarifah. Baik, dan itu dia tiga penjuru antara penjuru yang tidak begitu banyak orang kita. Dan ia sebenarnya adalah satu kawasan hot seat ya. Dan boleh kita saksikan cuma 3 penjuru sahaja, kerana pada tahun pilihan raya sebelum ini Datuk Haji Ji Haji Nur telah menang penuh bergaya dengan undi 7,774. Semasa itu di bawah payung Barisan Nasional. Ya. Dan kali ini bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab itu kita boleh
saksikan 3 parti yang bertanding di Sulaman ini adalah parti yang dominan sebenarnya. Betul. Betul. Baik, Okey, jadi kita masih lagi menantikan sebenarnya Alvin laporan-laporan yang akan diberikan oleh rakan-rakan pelapor kita. Okey, nampaknya kita belum ada lagi pelapor kita, namun kita kembali selepas ini. Baik, sekarang ini kita terus ke Tamparuli, tempat isteri saya mengundi bersama dengan pelapor Faisal Jamal. Dipersilakan Faisal. Baiklah, sekali lagi kita berlintas langsung dari Dewan Tun Hamdan Tamparuli untuk keputusan rasmi calon-calon yang bakal bertanding bagi kawasan DUN N14 Tamparuli. Tanpa membuang masa, kita terus ke pentas bersama Pegawai Pengurus Pilihan Raya N14 Tamparuli, Tuan Herman Tunggiging. Selamat pagi, salam sejahtera, datu-datu, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Saya, Pegawai Pengurus bagi bahagian Pilihan Raya DUN N14 Tamparuli, dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 4 orang calon yang bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya DUN N14 Tamparuli. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Nombor 1, Ali Juz alias Muhammad Ali bin Sipil menyerahkan borang pencalonan pada 9.2 pagi daripada parti PKR. Nombor 2, Raymond Alfred alias Jenry menyerahkan kertas pencalonan pada 9.05 pagi daripada parti LDP. Nombor 3, Jahid alias Nordin bin Jahim menyerahkan kertas pencalonan pada jam 9.08 pagi daripada PBS. Nombor 4, Dennis George Kianfa alias Dennis Gimpa menyerahkan kertas pencalonan pada jam 9.12 pagi daripada PCS. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang sah bertanding dalam bahagian Pilihan Raya DUN N14 Tamparuli adalah seperti yang berikut. Nombor 1, mengikut senarai di dalam kertas undi nanti, Ali Juz alias Muhammad Ali bin Sipil daripada Parti Keadilan Rakyat PKR. Nombor 2, Jahid alias Nordin bin Jahim daripada Parti Bersatu Sabah PBS. Nombor 3, Dennis George Kianpa alias Dennis Gimpa daripada Parti Cinta Sabah PCS. Okey, itu dia situasi di Tamparuli, ya, DUN N14 Tamparuli, 4 calon. 4 calon. Dan saya kira selepas ini kita sudah ada pelapor.
Kita akan ada pelapor dari Lamak, ya, dari Dewan Sri Lamak Kinabatangan N58 Kinabatangan. Kita nantikan, ini dia pengumuman. Dipersilakan Iswadiman Samsudin. Silakan. Baik, terima kasih Anne dan juga Elvin. Kita kembali bersiaran dari Dewan Sri Lamak Kinabatangan, dan untuk mengetahui senarai calon-calon yang akan bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16 untuk DUN Lamak ini, kita terus bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Suhaimi Haji Ijib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pegawai Pengurus bagi Pilihan Raya Negeri N58 Lamak dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 5 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri Bahagian Pilihan Raya Negeri N58 Lamak. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Muhammad Ismail bin Ayub telah menghantar borang pencalonan pada pukul 9.01 pagi, Parti Warisan Sabah. Calon kedua telah menghantar borang pencalonan pada pukul 9.02 pagi, Mokhtar bin Radin, mewakili Parti Barisan Nasional BN. Calon yang ketiga telah menghantar borang pencalonan pada pukul 9.03 pagi, Encik Juni alias Karuak bin Abdullah, mewakili Parti Bebas. Calon yang keempat telah menghantar borang pencalonan pada pukul 9.08 pagi, Encik Razman bin Maya, mewakili Parti Cinta Sabah PCS. Calon yang terakhir, calon yang kelima, telah menghantar borang pencalonan pada pukul 9.10 pagi, Encik Muhammad Al-Ruzaini alias Sairin bin Abdurrahman, mewakili Parti Perpaduan Rakyat Sabah PPRS. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon-calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N58 Lamak adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Juni alias Karuak bin Abdullah, mewakili Parti Bebas. Pegawai Pengurus Pilihan Raya DUN N58 Lamak Suhaimi Haji Ijib yang menyaksikan pertandingan 5 penjuru untuk kawasan N58 Lamak bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16 ini. Dan seterusnya kita kembali ke studio. Terima kasih ya Iswadiman di Lamak. Okey, itu dia. Apa ni? DUN baru. Ya, yang terbaru. Dan kita ada pelapor yang seterusnya. Nampaknya belum lagi. Okey. Jadi kita ingin war-warkan juga kepada anda semua sekali lagi, sangat penting ya untuk anda ingat tarikh-tarikh penting, iaitu pada 22 hari bulan September adalah tarikh pengundian awal dan juga undian pos, dan juga kepada anda yang sudah layak mengundi, jangan lupa pada 26 September ini. 26 September ya. Pastikan semasa mengundi bawa dokumen pengenalan diri. Betul. Okey, kad pengenalan anda, kerana itu yang paling penting. Tapi yang lebih penting lagi ialah patuhi SOP. Betul. Namun insya-Allah pastinya SOP telah pun akan disediakan. Kita hanya datang dan ikut sahaja. Ya, begitu juga dengan kempen. Yep. Dan insya-Allah Alvin, dengan pematuhan SOP yang tepat dan ketat, saya pasti tidak akan ada masalah insya-Allah ya. Walaupun ada sedikit peningkatan kes. Ya. Baik, jadi adakah rakan pelapor kita telah pun bersedia? Ini di N42 Melalap, Sabah. Ya, kita ada Apiang bin Sausun 6.
Baik. Kita juga ada Datuk Raden Maleh dari PBS dan juga ada Sazali bin Justi, juga penyandang pemenang ya bagi DUN melalak pada PRU terlepas. Datuk Peter Anthony juga bertanding kali ini. Juga Masdin Tumas ya. Dan ada Jemawi Jafar ya, kalau kita ingat beliau merupakan ahli DUN ke Mabong sebelum ini, tetapi pada kali ini berpindah ke Melalak pula pada kali ini. Ya. Ada percaturannya di sana. Itu dia. Jadi kita kira selepas ini kita akan ketahui lagi semua calon-calon yang bakal bertanding di setiap DUN. Dan selepas itu kita akan melalui pula kempen dari hari ini sampai 25. Baik, dan jika anda ingin mengetahui sebarang perkembangan lanjut mengenai calon-calon yang telah pun disahkan ya bertanding hasil daripada penamaan calon pada hari ini, anda boleh saja terus ke laman web SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Betul. Di www.spr.com.my. Yap. Baik. Dan itu dia, jika anda ingin menyemak juga status anda ataupun di mana lokasi mengundi, juga di laman web yang sama, Alvin. Sangat mudah sebenarnya pada sekarang ini, memang sangat mudah. Betul. Dan sebentar lagi kita akan bersama di Sempurna. Betul. Okey, apabila sudah bersedia. Okey, namun belum lagi, nanti selepas ini. Jadi itulah. Okey, pasti kita mengharapkan perkembangan dari semasa ke semasa. Okey, anda boleh terus bersama kami dan juga layari tadi laman web ataupun SPR. Betul. Okay, laman web SPR. Dan selain daripada hari ini dalam rancangan khas #Baundi 2020 ini, kita ada banyak lagi saluran untuk anda mengikuti perkembangan sebenarnya di RTM ini. Anda boleh saja mengikuti perkembangan melalui berita RTM. Betul. Ya. Sebab kita akan bawakan perkembangan yang sentiasa dibawakan kepada anda, perkembangan terkini. Kalau sebelum ini kita telah pun mengetahui beberapa kawasan yang telah pun mengumumkan pencalonan yang akan bertanding, kali ini pula agaknya selepas ini mungkin info-info ya berkenaan dengan kempen dan sebagainya, Alvin. Betul. Okey, kami masih menantikan adakah kita sempat di Sempurna. Rasanya di Sempurna kita tidak sempat, namun sekali lagi kami ingin mewar-warkan ya, selepas ini 22 pengundian awal, 22 hari bulan September pengundian awal dan juga undi pos, dan 26 September nanti adalah tarikh mengundi untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali yang ke-16. Yep. Ya, ingat undi anda penentu masa depan negara. Jangan ambil ringan dengan satu undi ni. Kadang-kadang kita macam ambil ringan benda ni, tapi sebenarnya undi anda sangat menentukan masa depan negara kita. Jadi silakan turunlah mengundi, tetapi dengan syarat amalkanlah pematuhan SOP. Sila pakai pelitup muka separuh muka, jangan letak di dagu ya. Jangan buka begitu di dagu. Sebab kebanyakan daripada orang kadang kita lupa pakai letak dekat dagu, tapi itu tidak dibenarkan. Betul. Okey, dan saya rasa itu ya apa yang boleh kita kongsikan pada hari ini, dan teruskan mendapat maklumat yang sahih di RTM dan juga saluran-saluran yang berwibawa seperti laman web My SPR ataupun laman web SPR. Jadi kita berjumpa lagi. Saya Alvin Mahathir Yunus. Dan saya Enza Vera. Jumpa lagi. Assalamualaikum.